Tadi saya sambung basic concept of RE. Tadi terdapat next slide. So definition ada dua yang boleh refer previous slide. Satu adalah untuk replication purpose dan satu lagi untuk analyze, untuk discover the technological principle, dan ia merupakan salah satu important step in product development cycles. So saya nak pergi kepada ni attention. Tengok kalau dekat sini keluar ini kan attention ni. Okey, nampak kalau attention ni maksudnya tajuk ni atau slide ni agak penting. So korang kena take note, kena bagi perhatian. Mungkin akan ditanya dalam mungkin akan ditanya dalam test ke, exam ke, quiz dan sebagainya. Dan slide ni saya akan bagi kepada korang slide yang lain. Saya biasa tak bagi slide yang saya buat. Saya bagi mungkin tak sebiji dengan slide yang saya tunjuk masa kelas. Mungkin slide yang saya bagi kat korang tu lebih panjang ataupun lebih detail lah. So maknanya slide daripada saya mungkin kalau sempat saya ringkaskan, saya akan ringkaskan lah supaya tak adalah panjang berjela nanti. Jadi definition ni agak penting, saya take note. Okay, next adalah saya padam ni, keluar tadi ni. Okay. The benefit of you and users of RE. So the benefit and users of RE. So we ayat pertama ni, we cannot start from the very beginning to develop a new product every time. Maksudnya setiap kali kita nak buat satu produk atau start untuk launch satu produk, peringkat permulaannya tak semestinya kita kena bermula daripada zero. Tak semestinya kita kena bermula pada zero. We need to optimize the resource available in our hands and reduce the production time, keeping in view the customer requirement. Jadi sepatutnya sebagai seorang engineer atau sebagai seorang designer ataupun sebagai seorang manager, semasa kita nak plan untuk satu projek tu, kita kena bijak cari outsource ataupun resource lain yang kita boleh gunakan. Contohnya dalam hal ni, dalam in term of this case, untuk design. Contoh kalau design, kita akan gunakan RE ni. Guna RE ni. For such cases, RE is an efficient approach to significantly reduce the product development cycle. So dengan adanya RE ni, dia boleh reduce product development cycle. Mungkin existing part dah ada ataupun existing design, daripada situ kita boleh ambil sama ada terpulang lah kriteria mana yang kita rasa perlu, kita boleh guna. Itu maksudnya untuk macam mana RE boleh reduce the product development cycle lah. Mungkin nak design part A, kita boleh ambil previous product, previous model. Mungkin sama ada kita improve ataupun kita ambil terus. So dia dah reduce masa kat situ dan juga cost sebenarnya. Okay, padam dulu. Untuk contoh, ada satu contoh case macam case tadi lah. Example, kita nak tengok kepentingan RE. Contoh dalam case ni adalah untuk dalam impeller pump. Ini contoh gambar impeller pump. Dia macam blade lah, dalam pump ni ada benda ni.
suction berlaku adalah daripada impeller ni lah. So dalam satu kes kat sini, suppose there is an impeller pump which had an original pumping capacity of pumping 20,000 cubic feet of water meter per minute. Now, after a year of use, the pump manufacturing company finds that pumping is 19,000 cubic feet per minute. Jadi satu manufacturer ni dia buat satu pump, sepatutnya dia punya cubic 20k water per minute. Jadi selepas setahun penggunaan mungkin dia dapat komplain ataupun dia buat test kan, endurance test. So dia punya kapasiti, dia punya pumping tu dah reduce 1,000, bukan 1,000. Jadi the pump manufacturer so dia nak tahulah kat mana loss, kenapa boleh loss 1,000 cubic lagi. So tekan 1,000 cubic ni besar lah, agak besar. So the pump manufacturer can RE the year-old impeller into CAP system. So maksudnya dia nak tahu, mungkin dia dah dapat detect apa yang berlaku, mungkin ada wear and tear lah dekat impeller tu. Jadi so apa yang dia buat adalah dia nak compare, dia kena compare yang ada sekarang, impeller yang dah lost 1,000 tu dengan impeller yang sebelum ni. Dengan cara apa? Dengan cara compare the measurement taken from the actual impeller against the original as design part. Okay, jangan ni dia tengah macam mana dia nak dapatkan dimension adalah menggunakan 3D scanner. Ada 3D scanner ni, 3D scanner. Tak tahulah, saya tak sure korang pernah tengok ke tak 3D scanner, tapi 3D scanner ni konsep dia, kita capture gambar ni, dia capture gambar impeller ni. So dia akan merge image tu menjadi 3D surface, 3D data. So daripada situ dia boleh check daripada ni, tengok dalam PC ni, ini adalah data yang terhasil daripada scanning tadi. So daripada sini kita sama ada dia punya researcher ataupun engineers boleh check balik thickness, measurement ataupun dimension pada existing part tu. Jadi daripada situ mungkin dia boleh tahulah kat mana wear and tear, dan mungkin in future dia boleh improve ataupun redesign the impeller to avoid future loss in pumping capability. Okay. Okay, untuk slide ni saya stop sekejap dan kita sambung kepada next slide. Okay.